Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan alam ini. Wa bihi nasta'in, kepadanya lah kita minta tolong. Wassalatu wassalam ala rasulillahil amin. Selawat dan salam kita ke atas Nabi kita sallallahu alaihi wasallam al-amin, seorang yang mendapat gelaran al-amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Selawat dan salam juga ke atas keluarga Nabi, para sahabat semuanya. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Doa kita kepada sekalian muslimin muslimah yang ikut Nabi, para sahabat sampai kepada hari kiamat. Allahumma rabbana syrah lana sudurana, ya Allah yang Tuhan kami, lapangkanlah dada kami sekalian. Wa yassir lana umurana, mudahkanlah segala urusan kami. Waj'alna minal ladina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsanah. Dan jadikanlah kami ini, ya Allah, orang-orang yang selalu mendengar, mempelajari ayat-ayat-Mu, kemudian mengambil apa-apa yang terbaik daripada pengajian ini. Allahumma ja'alna min ahlil Qur'an, ahlullah wa khassatuh. Ya Allah, Engkau jadikanlah kami ini orang yang ahli dalam Al-Quran. Mereka itulah ahli Allah dan orang khas Allah. Allahumma rzuqna as-sakinah wal-rahmah wa du'a al-malaikah wa dhikrallahi fi man indah. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami tenang hati kami, sempurnakanlah rahmat-Mu ke atas kami, sertakanlah bersama kami para malaikat mendoa dan mengaminkan doa-doa kami. Juga ingatan-Mu, ya Allah, kepada kami sentiasa, khususnya dalam majlis-majlis-Mu bersama para malaikat. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Ya Allah, akan sembuhkanlah siapa jua yang uzur sakit yang ada dalam majlis ini, khususnya keluarga kami serta kaum muslimin muslimat seluruhnya. Allahumma hablana hukma wa alhiqna bis salihin. Ya Allah yang Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami hikmah, iaitu ilmu yang memahamkan kami kehidupan dunia dan akhirat, dan masukkanlah kami ini di kalangan hamba-hamba-Mu yang salih. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. InsyaAllah pada hari ini kita sambung ayat 172 lagi. Ada sedikit saya belum tamat itu. Muka surat 26 ayat 172. Kita baca sampai 3 ayat insyaAllah. Kita baca dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه
Innallaha ghafurur rahim. Sadaqallahul azim. Kita cuba habis dulu, kalau ada masa kita sambung sikit. Baik, kita tengok dari sudut bahasa Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu. Berarti sekat tu Allah memanggil orang-orang yang beriman dalam ayat ni. Ya ayyuha, wahai alladzina, orang-orang yang bagaimana? Amanu, mereka telah confirm mukmin. Ni orang yang betul-betul mukmin dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita alhamdulillah kita sahut panggilan Allah ini. Apa perintah Allah? Kulu, itu perintah. Ayat perintah dalam bentuk plural, ramai. Kalau seorang kul, tak ada waw tu. Kalau ramai jadi kulu. Makanlah kamu semua, wahai orang-orang yang beriman, min tayyibat, mana-mana makanan yang baik-baik, apapun razaqnakum, yang telah kami rezekikan kepada kamu. Okey, perintah pertama Allah perintah suruh makan je lah, kan? Makan pun kita tengoklah hadis Nabi suruh makan macam mana. 1/3 daripada makanan, 1/3 lain minuman, 1/3 angin ataupun udara. Itu makan-makanlah. Tapi daripada itu, kemudian kita makan alhamdulillah yang bagus-bagus, yang halal, lagi baik. Lepas tu perintah yang berikut, washkurulah. Ini perintah yang kedua. Makan-makan mesti bersyukurlah kamu lillah, kerana Allah. Lam tu dia panggil lam sababiyah ataupun lam ikhlas. Senang cerita, lam ikhlas. Maknanya lam ikhlas ni kita bersyukur mesti kerana Allah. Tak boleh bersyukur kerana Allah dan kerana lain. Sebab lillah tu macam kita kata usalli fardas al-maghrib 3 raka'atin adaan lillah. Itu makna li itu dia panggil lam ikhlas tu. Senang cerita, lam ikhlas. Okey, soalan. Washkuru. Apa makna washkuru? Bersyukur. Di sini dengan makna wa'budu. Mengabdi dirilah kamu. Bersyukur itu ialah melaksanakan perintah, iaitu mengabdi diri kepada Allah dengan dua cara. Pertama dengan ikut perintah, yang kedua dengan tinggal yang dilarang. Itulah makna syukur. Dan kita buat itu lillah, kerana Allah. Okey, untuk apa ni kita kena bersyukur dalam bentuk itu? Allah kata dalam ayat berikut, in kuntum. Ini punya reason kenapa, sebab kenapa kita kena hanya taat kepada Allah semata. Allah kata in kuntum, jika kamu semua yang dipanggil tadi adalah mukmin ni, iyahu, terjemah iya tu hanya kepadanya sahaja, ta'budun, kamu mengabdi diri. Itu makna ta'budun dengan makna tashkurun tu sama. Okey, alhamdulillah. Itu dari sudut bahasalah. Sekali lagi saya ulang, wahai orang-orang yang beriman, labbaik Allah, kita kata tak? Dia panggil ya ayyuhalladzina amanu labbaik Allah, labbaik Allah. Kita kata gitu. Jadi Allah kata kulu min tayyibat, makanlah daripada baik-baik. Mengikut tafsir moden sedikit, iaitu daripada Sa'di. Tafsir Sa'di ni tafsir yang terkini lah. Dia kata apa? Dia kata fasyukru fi hadhil ayah wal amalus salih. Syukur dalam ayat ini ialah amal soleh. Syukur ni, washkurulah tu maknanya beramal dengan amal soleh. Baik, kita nak ulang sikit. Hak kita dah buat ni soleh tak soleh? Soleh kan? Confirm soleh? Ya, kita confirm soleh walaupun kecil. Sebab syarat amal soleh 4. Pertama, kita buat, kita reti. Alhamdulillah, kita semayang, kita dah belajar.
Yang kedua, kita buat, kita mula dengan niat. Dah kita mula dengan niat sembahyang tadi. Yang ketiga, kita buat semata-mata nak cari redha Allah, ikhlas. Yang keempat, kita istiqamah, tak pernah tinggal pun sembahyang, buat selalu. Maka confirmlah amal kita itu diterima Allah dan amal saleh. Jadi panggilan ini adalah syukur ini ialah amal saleh. Jadi untuk nak tanda kita bersyukur, kita kena buat amal saleh. Dia kata wa huna lam yaku halalan. Dalam ayat ni kata Syekh Sa'di, Allah tak sebut halalan, dia sebut kulu min tayyibati ma razaqnakum. Dia tak kata kulu min tayyibatin ma razaqnakum wa min halalin. Tak sebut halal, kan? Dia sebut tayyibat saja. Kenapa? Kata dia, li'annal mu'min abahallahu lahu tayyibat minar rizqi khalisan minat tab'iyah. Kerana orang mukmin, dia kata Allah mengharuskan baginya makan yang baik-baik daripada rezeki khalisatan minat tabi'ah, wa li'anna imanahu yahjuzuhu an tanawul ma laysa lahu. Kerana dah menjadi seorang mukmin tu, sepatutnya dia kata bab halal ni dah selesai dah. Bab halal ni dah tahu dah, ini halal ni haram, tak payah sebut lagi. Dah menjadi tabiat orang beriman, dia kenal ini halal ini haram. Cuma nak makan yang halal tu baik ke tak baik, itu yang menjadi pilihan seorang mukmin. Yang halal kadang-kadang tak baik bagi dia, maka dia kena tinggal. Contohnya, kita suka teh tarik tiap-tiap hari. Teh tarik itu halal, tapi umur kita ni tidak tayyibat, maka kita kena tinggal lah demi kesihatan, kan? Boleh, itulah lebih kurang. Dan yang lain-lain tu kiaslah. Maknanya bagus, bagi ustaz bagus lagi teh tarik, tapi bagi orang lain mungkin tak bagus, kan? Jadi tengok keadaan dan keperluan kita. Okey, makna di sini tuan-tuan, patang daripada makan benda-benda yang tidak bagus itu antara nilai-nilai ubudiyah pada Allah. Jangan pula kita bila tak boleh minum, taklah kalau boleh ikhtiar, kan, kita sanggup makan ubat kerana nak minum teh tarik, dia bawa ubat penawar tu, bolehkah kita, kan? Dia bawa ubat apa dia panggil, ubat darah tinggi, kecil manis, kerana nak makan teh. Tak bolehkah cara lain? Berhentilah tu, sebab dia tidak tayyibat dah. Makan ubat ni dia bahaya pula pada kita. Kalau tak minum teh tarik, tak boleh makan ubat. Kalau tak makan ubat, tak boleh minum teh tarik. Boleh kopi O je, minum kopi O je lah. Saya jumpa dengan seorang umur dia 90 lebih dah sekarang, di Gombak tu. Nama dia Tan Sri Datuk Wan Mahmud, orang besar daerah Gombak. Saya rapat dengan dia, sebab saya pengurusi masjid dan dia orang sana. Saya pernah terpaksa sampai rumah dia. Sebelum nak rapat dengan dia ni, terpaksa sampai rumah dia. Kenapa terpaksa sampai? Masa tu saya pertama kali mengajar di masjid dia di Kemsahat. Jadi dia tengok Masjid Syakirin ni antara masjid yang nampak hijau. Masa tu hijau tak boleh, kan, wala hijau. Dia duk marah lah, Syakirin ni gini. Jadi kebetulan pula yang solat, yang mengajar itu imam saya, Imam Mujahid. Kemudian imam kata, orang besar ni silap faham kepada Nazir. Dia kata Nazir ni parti kuat. Dia kata, ustaz pergi ngajarlah sana, kan, pergi ngajar sana, cerita pandai-pandai lah supaya dia faham. Bukan hijau tu kerana parti, hijau tu kerana apa-apa. Cakap lah, kita macam kapet ni lah hijau, kan. Tidak mesti hijau ni politik. Kita suka hijau, kan.
Jadi saya pergi mengajar. Kebetulan saya mengajar tu dia ada kat dalam majlis. Saya pun ceritalah pasal, tak cerita pasal soalan tu, cerita pandai cari ayat yang berkaitan dengan hijau. Ayat Quran yang berkaitan dengan hijau. Cerita-cerita, alhamdulillah lepas maya dia ada makan. Kita makan sama-sama. Dia pun nak balik. Dia nak balik. Dia kata, "Ustaz, minta maaf, saya kena balik awal sebab saya tumpan jiran." Jangan sampai kat dia ni. Kalau sampai pun tak apalah, dia benda baik kan. Dia pun saya kata, "Tan Sri, tak payahlah tumpan jiran, kita makan dulu sama-sama. Nanti saya tak boleh nak balik." "Tak apa Tan Sri, saya hantar." "Ustaz nak hantar ke?" "Ya, saya hantar." Jadi saya pun lepas siap makan, hantar kat rumah. Pertama kali saya kenal rumah dia lah. Hantar rumah dia, masuk dalam pagar. "Tak apa, terima kasih Ustaz." Saya pun sama-sama baliklah. Dia pun tak pelawar naik rumah, saya pun balik. Yang masuk dalam pagar, dia tukang kebun dia semua buka pun keluar balik. Saya pun balik sampai tengah jalan, tengok sebelah ada handphone. Siapa tertinggal? Rupa-rupanya dia tertinggal handphone dalam kereta kan. Tinggal handphone dalam kereta. Saya kata, "Ya Allah, tak saya tinggal handphone dia." Saya pusing balik. Pusing itu pintu pagar tak tutup lagi. Bagilah handphone dia. "Tak apa Ustaz, naik dulu, kita naik rumah saya dulu." Dia baru pelawar lepas pada hantar handphone tu. Nak buat cerita ni, Allah nak temukan dia. Jadi naiklah rumah dia. "Ustaz nak minum apa?" "Apa-apalah Tan Sri, boleh minum belakang, saya tak ada patang lagi." "Ustaz minum kopi tak?" "Okey, kopi pun boleh, seronok." Jadi minum kopi. Lepas tu dia ceritalah tentang kopi O. Ni nak cerita apa kopi O. Dia kata kopi O ni, tak tahu tak kelebihan dia. Tapi kopi yang betul-betul kopi lah, bukan kopi hak buat daripada tepurung apa tu. Ada juga macam tu kan. Dia kata 10% umur meningkat. Dia kata betul ke tak tahu, dia yang cakap. Saya kata memang. Dia kata kalau Ustaz suruh kopi, ambil ni. Dia bagi 2 tong ke 1 tong kopi. Saya buat balik, habis kejap lah, sedap kan. Nak cerita apa? Nak cerita kalau tak boleh minum teh tarik, minumlah kopi O. Itu je ceritanya. Jadi kopi O ni panjang umur kata dia. Jadi tak tahulah nak beriman kata tak terima, serah lah. Gitu. Jadi kita yang penting kita nak cerita di sini, kalau benda tu tidak tayyibat disebabkan penyakit, tinggal je lah kan, supaya kita ambil yang tayyibat. Sebab dalam dunia ni banyak yang tayyibat. Paling-paling tidak air putih tu, kalau tak boleh minum yang lain, air putih tu tayyibat kan. Dari sudut air, makanan roti pun tayyibat. Tak boleh makan nasi, nak makan roti tayyibat. Nasi tidak tayyibat lagi. Yang penting halal tu dah menjadi tak jadi masalah dalam kita ni. Kita umur ni tak cari dah yang haram, mesti cari yang halal. Jadi boleh jadi ayat ini dia fokus kepada orang yang memang dah clear dalam bab halal haram ni. Cuma bab penyakit dia suruh kita ambil berat. Jadi kita makanlah apa-apa yang tidak berpenyakit. Dan masa umur kita ni tak perlu makanan berat, tapi banyak kali makan. Kalau tuan-tuan tak boleh nak puasa kerana puasa lapar, tak boleh nak buat kerja, tak payahlah puasa. Cari jalan lain untuk masuk syurga. Jalan selawat ke atas Nabi ke, dalam solat ada 8 pintu ke syurga. Takkan nak masuk belakang kita satu batang tubuh. Kalau paksa puasa sedangkan kita mudarat pada kita, kesianlah kepada tubuh kita kan, kita nak sihat. Jadi ambillah jalan lain kan. Jalan sembahyang jemaah ke, jalan sunat-sunat lain. Sebab macam saya kan, saya bab puasa ni memang kalah. Memang pintu puasa ni tertutup berkali. Ataupun Ramadan je. Saya pun tak berapa betul juga kali mikir. Saya kata saya dah sembahyang, saya dah puasa setahun dah, nak puasa apa lagi kan. Kata dah puasa Ramadan, capur puasa 6, dah setahun. Kalau tambah lagi, saya tak boleh lapar. Jadi saya tak puasa lah. Ni hari-hari terakhir ni saya tak puasa lah, 10 terakhir ni. Tapi kalau orang yang minat puasa je dia rasa terbaik, dia kena puasa lah. Saya Arafat saya nak puasa lah. Cuma hari-hari ni sepatut boleh puasa ni, elok puasa, tapi saya tak puasa. Tak mampu, lapar tak boleh lapar. Lapar jadi apa?
Jadi tak nak baca, tak nak jadi. Dia nak makan juga, makan je lah. Tapi sikit je lah, tak boleh makan banyak tak jadi. Jadi alhamdulillah lah, Allah buat tayyibat tu banyak cara tak? Pintu syurga tu 8. Kalau buat satu puasa je, yalah. Tengok Allah tu maha suci, maha hebat, maha adil, maha kenal hamba-hamba dia. Seronok jadi orang mukmin. Seronok jadi orang mukminah. Boleh ha? Washkurulah, dan bersyukurlah kamu kerana Allah. Itulah bukti in kuntum, jika kamu semua wahai orang yang beriman, iyahu, hanya kepadanya. Iyahu tu macam iyyaka na'budu, iyyaka hanya kepada engkau. Ni iyahu, hanya kepada dia Allah tu. Ta'budu, kamu, dia guna present continuous tense. Ta'budu, kamu semua wahai orang-orang yang beriman mengabdi diri kepada dia. Maknanya kalau benar kamu bukti kamu orang yang ahli ibadat, yang taat pada Allah, maka beramallah dengan amal yang baik, yang saleh, kerana itu sahajalah tanda orang yang bersyukur kerana Allah. Habis situ. Boleh ha? Kita tengok ayat berikut. Kalau tuan-tuan nak tambah, boleh tambah ha? Innama harrama. Innama tu kita kata hanya sanya ni terjemah. Yang penting innama tu satu alat yang tiada pilihan lain kecuali itu sahaja. Innama ni the only here, the only one. Harrama, telah mengharamkan. Siapa yang telah mengharamkan? Dia itu Allah. Harrama ay harramallah alaikum, ke atas kamu, maknanya wajib ke atas kamu meninggalkannya. Harrama alaikum, makna wajib ke atas kamu meninggalkan apa dia? Al-maitata, satunya maitata, bangkai kan. Waddama, darah, kecuali hati lembu, hati itu boleh makan walaupun darah juga, tapi darah yang dihalalkan makan. Dan alat-alat sekitar hati itulah, apa jantung semua tu. Walahmal khinzir, Allah dia sebut lahmal khinzir, lemak tak sebut kan, sebut lahmal khinzir, dia tak sebut kulit. Jaldal khinzir, okey, dia sebut lahma je. Jadi yang lain boleh lah, tak ada masalah, halal. Bolehkah kita kata gitu? Okey, kita cuba kias. Kita semaya, kita baca apa? Doa iftitah. Kita kata apa? Wajjahtu wajhi, kan, lilladzi fataras samawati wal ard. Wajjahtu, aku halakan wajahku kepada Tuhan yang mencipta langit dan bumi. Kenapa sebut wajah dia, tak sebut jasad semua sekali? Kaki tak perlulah. Mana wajah je serah pada Allah, kaki tangan tak serah pada Allah. Muslimat pakai bedak kat mana? Kat kaki ke? Bukan kat kaki kan, kat muka. Jaga wajah. Bila wajah cantik, yang lain nak cantik juga, pandai-pandai, takkan nak tunjuk semua. Tapi wajah itu menunjukkan kecantikan. Tangan yang kita boleh keluar ni menunjukkan kesihatan. Itu cukup takkan nak buka semua, nak kahwin kan. Wajah dengan tangan sahaja. Maka menyebut lahmi, kita ambil pandangan, menyebut lahmil khinzir, sebut daging, tak sebut lemak, tak sebut kulit, tak sebut tulang, bermakna sebut tempat yang paling mulia. Maka kalau yang mulia itu haram, yang kecil-kecil lagi tu lebih lagi lah haram. Nah, macam kita serah wajah Allah bukan bermakna tak serah kaki. Gimana pergi disko? Saya tutup muka pergi disko, kaki jaginya. Takkan nak cakap gitu. Nah, jadi itulah cara kita nak faham bahasa Al-Quran. Dia tak sebut satu persatu. Kalau sebut badan, kalau kita kata gini, innama harrama alaikumul maitata waddama wa badanal khinzir.
tukar lahma kepada badan. Wa badanan khizi, tubuh yalah. Hak dalam tu boleh makan, dah pergi ke tu pula. Jadi dia sebutlah yang paling mulia, maka yang lain secara automatik haram. Mana semualah. Itu yang ketiga. Yang keempat yang diharam ialah wa ma uhilla. Kita baca halla. Dia jadi kuat tu. Kena makhraj. Wa ma uhilla. Apa-apa yang ditahlilkan bihi dengan benda tu li ghairillah, bukan dengan kerana Allah. Apa man uhilla? Ditahlilkan. Tahlil ialah ringkasan daripada la ilaha illallah. Tahlil ialah ringkasan daripada la ilaha illallah. Okey, malam ni kita dijemput rumah ke rumah Tan Sri sekian-sekian untuk tahlil, kan? Apa makna tahlil? Bukan tahlil. Tahlil ni menghalalkan, ada dua. Kalau kita tulis dengan Melayu, tahlil ni ada dua. Tak boleh nak beza antara hal besar dengan hal kecil. Kalau tahlil dengan hal kecil, dia makna menghalalkan yang haram. Kalau tahlil mengata la ilaha illallah. Oleh sebab itu uhilla ni tahlil. Pergi tahlil maknanya kita pergi rumah orang, terus kita baca la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tan Sri tu pun marah ke imam. Imam ni kedekut lah, malah lah, kan. Dia marah kepada imam. Kenapa marah? Kan biasa tahlil kena start bismillah ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam, baca Fatah panjang baru habis. Tiba-tiba imam ni pergi baca la ilaha illallah, tak baca yang lain. Maka kebiasaan telah tidak dilalui oleh dia, dianggap salah. Sebenarnya perkataan tahlil itu cukup dengan la ilaha illallah. Sebab la ilaha illallah ni tuan-tuan, kalau diterima Allah, Allah mudahkan segala-galanya, termasuk si mati. Bila kita kata tidak disembah kecuali Allah, ahli rumah ini telah berikrar bahawa sekarang ini kami anak-anak yang si mati ini berikrar untuk taat hanya kepada Allah dan tidak akan taat kepada selain pada Allah. Allah amat suka. Dan termasuklah ahli kubur itu akan rasa bahagia dengan perbuatan anak-anak itu. Boleh? Maknanya, cuma ulama kata kalau baca ayat Quran sebelum tahlil lagi baik, kan? Satu ayat pun macam 10 kali ganda dah, banyak dah, lagi baik. Jadi ulama kita kumpullah ayat-ayat yang supaya rumah ini dirahmati Allah. Selain pada tahlil itu ada muqaddimah, ada doa, ada khatimah. Maka comellah kita buat. Tak payah buatlah bid'ah. Tak ada nas, tak ada hadis, tak ada Quran tentang tahlil. Saya dah jumpa tuan-tuan, ada nas Quran. Kalau siapa-siapa nak rasa tak ada nas, boleh bincang. Ada nas. Tuan-tuan nak cari nas kat mana? Dalam surah Al-Hashri ayat 10. Ayat ini ayat yang kita baca doa, ada doa dalam ayat ni. Biasanya orang mati saja yang boleh dengar doa ni. Kalau tak mati jarang dibaca doa ni. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Ayat ni ada berkaitan dengan tahlil. Tapi saya tak nak cerita sekarang lah. Tuan-tuan nak suruh saya syarah bab tahlil, boleh nanti, kan? Baik. Ada ayat lain yang menunjukkan tahlil itu ada satu nilai yang cukup baik yang dibuat oleh ulama untuk merahmati rumah-rumah yang ada kematian. Jadi rahmati. Baik. Habis Jadi 4 bentuk yang tidak boleh dimakan kerana tidak halal. Ataupun ayat ini telah menjawab ayat yang sebelum itu yang tak sebut halal, sekarang ini sebut haram. Maknanya tak halal lah. Iaitu al-maitata, bangkai, waddama, darah,
walahmal khinzir, yang ketiga daging babi dan segala anggota satu ekor babi itu, dan apa-apa binatang yang disembelih dengan tidak sebut nama Allah. Tidak sebut nama Allah, la ilaha illallah, bismillahirrahmanirrahim. Tapi bila boleh makan? Faman, asalnya faman ittarra, utturra. Jadi kalau kita baca wasaf, faman itturra, turra daripada darra, mudarat. Sesiapa yang dihidupkan, utturra ni dihidupkan dalam keadaan mudarat. Dihidup ni maknanya duduk berada di tempat yang tidak ada makan minum kecuali benda tu je untuk hidup, maka Islam menghalalkan, tapi dengan syarat ghaira baghin. Makan boleh ghaira baghin. Apa makna ghaira baghin? Baghyun, tidak melampau. Baghyun ni melampau. Ghaira, dia tak boleh jadi orang yang melampau. Sedap tak pernah makan, sedap. Dah sedap kata bakar ni kan. Habis seekor je makan dia. Ya Allah, ni barin. Barin tidak halal. Hanya makan untuk ghaira barin, sekadar nak hidup saja. Jadi kalau perjalanan jauh lagi, simpan dulu. Boleh hidup dah, simpan dulu dalam bekas tu, pergi. Kalau nak mati pula, makan pula. Jangan buang, takut tak jumpa tempat jauh lagi dalam perjalanan kita kan. Makan pada nak hidup, ghaira barin. Wala adin. Adin apa makna? Adin ni Idul Fitri, Idul Adha. Adin ni tak boleh ulang balik. Hari tu aku sedap makan, nak cari pula cari pula nak makan lagi, rasa menarik, kata bewok ni. Bewok biawak. Waliyazubillah lah, dah tak boleh melampau dan tidak boleh nak ulang balik kerana tertarik dengan tu. Maka ketika mudarat itu, fala isma alaih, fala isma, tak baca ismu, tak baca ismi, baca isma. Makna sikit pun tak ada dosa. Orang yang makan kerana mudarat sikit pun tak ada dosa. Nanti ada dosa sikit, tak ada dosa sikit. Kalau kita baca fala ismu, fala ismi, bukan ada dosa. Kalau baca baris atas, dia panggil lam, menolak segala jenis yang dosa. Maknanya fala isma, la nafiyah lil jinsi. Lam menolak dalam bentuk yang tidak ada sedikit kesalahan pun bagi orang yang makan dalam keadaan terpaksa kerana nak hidup. Okey, habis itu. Jadi telah terjawablah ayat sebelum itu, tak sebut halal. Di sinilah yang halal. Yang haram tak sebut yang halal, sebut haram, maknanya selain pada yang ni halal lah. Jadi yang halal-halal yang selain daripada sebut ini, maka makanlah mengikut keperluan. Kalau muda ni boleh makan belaka, makan je lah kan. Tetapi bila sampai satu ketika tayyibat kita ini terhad kan, maka pilihlah yang tayyibat, yang sesuai dengan tubuh kita. Itu maksud di sini kan. Kalau nak makan yang tidak tayyibat bagi kita tu, kena makan ubat 10 biji baru boleh makan tu. Saya tengok kedai mana, sahabat saya, dia pergi minum kopi lah pagi, rider. Sebelum minum tu dia bawa jarum, dia keluarkan jarum, dia cocok dulu. Kenapa saya kena cocok? Sebab nak minum teh tarik, tak puas lagi. Saya tak nak berani nak kata nak hukum boleh tak boleh. Cuba fikirlah, kalau dah tak ada cara, itu bolehlah halal, mudarat kan. Tapi kalau ada boleh lagi minum kopi tadi, tak payahlah teh tarik, kopi tak payah cocok. Contohnya kan, begitulah yang dimaksudkan dalam ayat tersebut. Akhir sekali, innallaha ghafurur rahim. Innallaha ghafurur rahim. Selepas Allah sebut ayat-ayat tadi, dua ayat tadi, last dia tutup dengan dua nama dia. Apa nama dia? Ghafur Rahim. Kenapa Allah pilih dua ni?
Allah tak pilih nama 99 hak lain, pilih Ghafur Rahim. Okey tuan-tuan, saya nak beri satu dapatan carian saya dalam bab penggunaan nama-nama Allah. Okey, di sini ayat lengkap dengan ada subjek predikat. Allah cuba buat inna, dia akan jadi Allahu Ghafurur Rahim. Maka berita ini simple sentence, berita biasa, tak perlu fikir. Tetapi berita ni penting, Allah bawa inna untuk menunjukkan berita ini penting sangat untuk diberi perhatian kepada sekalian, bahawa makan yang baik itu, makan yang halal itu, kalau terpaksa makan, makanlah yang haram pun untuk kehidupan itu, adalah bertujuan untuk melahirkan orang-orang yang ada kehebatan, dan dengan sebab dia mengikut perintah Allah itu, dia akan melahirkan generasi rahmat. Ada dua di sini nama Allah Ghafur. Ghafur kita terjemah apa? Maha pengampun. Maknanya Allah suka orang mukmin ini bersih, luar dan dalam bersih, hati bersih. Sebab orang yang bersih sahaja nampak akhirat, nampak kehidupan yang sebenar. Kalau tidak ada maghfirah, gelap, kita rasa lambat lagi nak mati, tiba-tiba mati dalam keadaan kita tidak bersedia. Oleh sebab itu Ghafur ialah kita perlu kepada pembersihan. Rahim maknanya maha penyayang, ialah kehidupan dunia yang mencukupkan untuk bertemu dengan Allah di hari akhirat. Sebab kalau kita dapat rahim Allah, sudah pasti kita tidak ada tempat di dalam neraka. Kita hanya tempat kita dalam syurga Allah SWT. Bila kita bersih, kita dijamin syurga dengan rahim Allah. Sebab itulah dua nama Allah ini dipilih di sini untuk menunjukkan bahawa memakan yang halal-halal serta bersyukur dengan taat kepada Allah serta tidak melibatkan diri dengan benda-benda yang haram, itulah sebenarnya keampunan, dan itulah jaminan kita untuk ke syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh? Itu jelah. Cantik ya dua ayat ni. Boleh buat satu minit ya. Minit ni. Dah lagi baca satu ayat sikit-sikit. Kita baca dan translate nanti, syarah nanti. Okey, ayat yang berikut. Innal ladzina yaktumuna ma, tuan-tuan ikut Innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitab wa yashtaruna bihi thamanan qalila ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illa an-nar wa la yukallimuhumullahu yawmal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Sadaqallahul azim. Tak boleh sadaqallah, ada kena ayat tu tak habis. Kalau berhenti situ potong, tak kena. Ulaika alladzina ishtarawud dhalalata bil huda wal adzaba bil maghfirah fama asbarahum 'alan nar dzalika bi anna Allah nazzala al kitaba bil haqqi wa innal ladzina ikhtalafu fil kitab la fi shiqaqin ba'id. Sadaqallahul azim. Kita tengok makna je hari ni. Syarah tu kita nanti. Inna, sesungguhnya, alladzina, orang-orang yang yaktumun, mereka itu selalu menyembunyikan ma, apa-apa ayat anzalallah yang telah diturunkan oleh Allah minal kitab, daripada Al-Quran, wa yashtaruna, dan mereka menjualkan dengan apa yang ada di kitab itu, samanan qalila, dengan harga yang sedikit. Samanan qalila ni harga dunia, walaupun sejuta pun dianggap sedikit. Sebab dunia ini 1% daripada 100%. Dianggap samanan qalil, walaupun jutawan. Siapa mereka itu? Ulaika, mereka itulah, kalau nak kenal kata Allah, ma yakulun,
ma tu mana tidak makan mereka itu fi butunihim dalam perut mereka illa nar, kecuali api dalam perut mereka. Satu dia makan api, yang kedua wala yukallimuhumullah, dan tidak bertutur dengan mereka oleh Allah yaumal qiyamah, hari kiamat. Allah tak akan tegur dia hari kiamat. Berat kalau Allah tak tegur. Kita nak jumpa Allah kan, Allah tak tegur dia. Yang ketiga wala yuzakkihim, Allah tidak bersih dia, duduk dalam neraka kekal. Sebab orang duduk dalam neraka ni, kalau ada iman sedikit pun akan dibersihkan, yuzakki. Tetapi kalau perangai macam ni, Allah tidak akan bersih. Mana kotor selama-lama duduk neraka. Okey. Yang berikutnya walahum adzabun alim, bagi mereka azab yang pedih di akhirat, mana kekal. Siapa mereka ni? Macam mana boleh berlaku gini ni? Ulaika, mereka itulah alladzina, orang-orang yang ishtarawud dalal, ni membeli, yang atas tadi menjual, membeli kesesatan bil huda, bayarannya dengan petunjuk. Allah, ada dah petunjuk depan, ada Quran tak nak pakai. Gitu. Wal azab, beli azab dengan maghfirah. Fama asbarahum 'alan nar, alangkah sabarnya mereka untuk hidup dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Lihat, dalika bi anna Allah, demikian itu kerana Allah itu telah menurunkan kitab dengan benar, dan sesungguhnya orang-orang yang berselisih tentang kitab itu sebenarnya mereka ada syiqaq yang berat. Syiqaq ni makna masalah dalaman yang cukup membahayakan. InsyaAllah kita akan hurai secara dalam di perjumpaan akan datang, insyaAllah, dengan izin Allah. Dan kita mintalah Allah tidak panjangkan COVID-19 ni, nanti di-skap balik, tak jumpa balik kan. Mintalah sama-sama, insyaAllah. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.